Radio Institut Pahaman Islam Malaysia IKIM FM kembali waktu ini meneruskan pertemuan kita jam pertama destinasi. Bersama saya Nur Hayati. Waktu ini kita akan bersama dengan program tajaan. InsyaAllah kurang lebih 30 minit kita akan bersama dengan Min Syam. Dan waktu ini bersama saya di konti IKIM FM sendiri, ramai sebenarnya wakil-wakil daripada Min Syam sendiri. Iaitu saya mulakan dahulu daripada yang bahagia Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tidak ketinggalan juga Encik Tuan Haji Malik kita ada, dan juga Encik Iqbal bersama daripada Min Syam sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan hari ini kita merupakan hari pertama di bulan Rabiul Awal ya. Bila bercakap dengan Min Syam juga, dia tak lari daripada topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan mungkin hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu. Encik Malik dulu ataupun Ustaz dulu? Mungkin insya-Allah nak boleh mula dulu insya-Allah. Ya, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya seperti biasa kami ingin ucapkan terima kasih kepada Radio Hakim kerana terus memberi kami peluang. Kami mula bersama dengan Radio Hakim sejak bulan 3 tahun lepas insya-Allah. Dah hampir setahun. Dan ketika itu kami mula baru untuk mempromosikan produk-produk kami, dan apabila dah dekat habis tahun ni, kami menyedari bahawa tanggungjawab itu lebih, bukan sekadar untuk mempromosikan produk, tapi sepatutnya menggunakan ruang ini sebagai satu ruang untuk berdakwah. Dan telah berbincang dengan kawan-kawan, dan kami berharap tak lama lagi kami akan dapat memulakan satu kempen sayangi Rasulullah dan budayakan sunnah. Dan kami harap kami dapat gunakan ruang di Radio Hakim ini untuk memperkenalkan ataupun menghuraikan sunnah tu dengan lebih lanjut insya-Allah. Dan bermula pada hari ini kita ada Ustaz Amran Yusof yang sering mengajar ana di surau ana di Seksyen 10 di Shah Alam. Kita boleh mulakan hari ini untuk mendengar penerangan Ustaz tentang kepentingan bersunnah di akhir zaman. Walaupun dah 1400 tahun, kebaikan dia tu bukan saja di akhirat yang dapat janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang 50 kali ganda, kan? Tapi Ustaz sendiri ada pengalaman peribadi yang mendapat kebaikan dan kelebihan di pada dunia ni, kan? Walaupun sebelum di akhirat itu yang kita insya-Allah kita cuba mungkin Min Syam sekadar minyak zaitun dan habatus sauda, dan kami mengharapkan kawan-kawan yang lain yang mempunyai kepakaran dalam perpakaian juga dapat menyertai bersama-sama kami dalam kempen ni insya-Allah. Insya-Allah. Maknanya cara Rasulullah bukan sekadar makanan, bukan sekadar apa kita makannya, banyak lagi luas. Kami bincang tadi macam mana Rasulullah bersukan, macam mana Rasulullah bersosial. Kan berpakaian tu yang normal, semua orang tahu, berjubah. Tapi macam tadi Ustaz Amran menceritakan satu sejarah bagaimana pakaian kurta tu, pakaian jubah pendek mula dipakai oleh Rasulullah ketika nak berperang, kan? Satu ilmu yang baru bagi ana, kan? Jadi banyak perkara yang kita boleh dapat timba. Mungkin lepas kita duduk sama-sama, kita dengan kawan-kawan kita bincangkan silibus, kan, macam mana mungkin minggu depan ataupun 2 minggu lagi ketika kami kudara dengan Radio Hakim, kami akan bercerita macam mana sunnah Rasulullah daripada segi bersukan, yang mungkin yang anda pun tak tahu punya Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dia berenang, salah satu kegiatan dia untuk bersihat, riyadhah dia, kan? Tu yang anda tak tahu, kan? Ilmu yang bagi ilmu baru bagi anda lah. Walaupun dalam 5 minit tu ya, ada 2-3 perkara baru sebenarnya. InsyaAllah kita dapat kongsi bersama insyaAllah. Ya, insyaAllah. Itu yang kita nak kongsikan dengan rakan pendengar kita di IKIM FM juga. Mungkin terus juga kita boleh beri pada yang bagi Ustaz kita untuk sama-sama kita nak berkongsi ilmu menerusi Min Syam ini sendiri. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di ruang dan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dapat bernafas, hak milik Allah taala, kita dapat berdiri dengan kekuatan hak milik Allah taala. Hatta diri kita juga adalah kepunyaan hak milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak punya apa-apa melainkan semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ruang yang diberi ini insya-Allah
bukan sekadar kita nak bercakap tentang minyak zaitun, habatus sauda dan sebagainya, tapi motif utama kita adalah untuk membesarkan kembali sunnah Nabi SAW dalam kehidupan manusia, seperti mana disebut dalam hadis, man asdaqal hadisi kitaballah wa khairun hadin Muhammad SAW, iaitu pedoman yang terbaik bagi kita adalah kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah daripada petunjuk baginda Nabi SAW. Bermula bagaimana Nabi SAW mula nak tidur, bangun tidur, makanannya, kehidupannya, dakwahnya dan sebagainya, itu adalah sunnah yang sangat besar yang perlu kita pertinggikan dalam amalan kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang sunnah, kita akan kata bahawa sunnah itu ialah apa yang diamalkan oleh Rasul, apa yang diperkatakan oleh Rasul, dan apa yang ditakrirkan atau diakui oleh Rasul SAW. Maka keseluruhan ketiga-tiga amalan, percakapan dan juga akuan Nabi SAW adalah hadis dan adalah sunnah yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kenapa saya nak sebut benda ni? Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim surah An-Najm ayat 3 hingga 4, ya Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW ni diceritakan oleh Allah, ucapan-ucapan Nabi itu sebenarnya bukan mengikut hawa nafsu. Apa yang Nabi lakukan itu bukan mengikut hawa nafsu, melainkan semuanya adalah in huwa illa wahyun yuha, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangatlah rugi kalau kita tidak mengambil sunnah dalam kehidupan kita. Sangatlah rugi kerana Allah mengatakan bahawa Nabi dia tidak akan buat ikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Jadi perlulah kita kembali kepada sunnah yang sebenar berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dari baginda Nabi SAW. Dan pada ruang ini saya cuma nak sebut beberapa perkara asas, terutamanya kesilapan dan mungkin daya faham orang Melayu kita ni agak terlalu cetek dari sudut pengobatan sunnah atau pengobatan Islam itu sendiri. Kebanyakan orang Melayu berfikir bahawa pengobatan sunnah itu atau pengobatan Islam itu adalah jampi serapah, adalah ayat-ayat tertentu untuk sejuk hati, untuk begitu dan begini, ya. Mereka lupa bahawa kalau kita rujuk di dalam hadis-hadis yang sangat sahih yang dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim memberi ruang memberi 3 tingkatan, iaitu baginda Nabi SAW apabila dihadiri oleh seseorang yang sakit mengadu pada dia atau dia melihat orang yang sakit, baginda Nabi SAW akan menyuruh orang tu cari ubat. Dia tidak terus jampi, dia tak terus guna air penawar, air jampi dan sebagainya, tapi dia terus suruh cari obat. Kemudian kaedah yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, dia menggunakan ubat daripada wahyu Allah, iaitu ayat Quran, ya, ataupun doa-doa yang Nabi SAW baca dalam sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, dia menggabungkan kedua-duanya, iaitu obat tradisi yang tiada kesan sampingan dan juga doa yang kita baca bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Kalau rujuk pada sini, saya nak teringin nak bawa satu hadis yang sangat sahih daripada hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Apabila seorang sahabat datang tanya kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, abeku di rumah sakit perut. Kata mari Kelantan pula dia, abeku di rumah sakit perut, dia kata. Macam mana nak menyembuhkan dia? Maka Rasul SAW kata, bagi dia minum madu. Bagi dia minum madu. Dia balik, dia bagi tahu abang dia tu minum madu. Besok dia datang lagi, ya Rasulullah, belum sembuh. Memang sifat manusia kan gitu. Sakit 40 tahun makan ubat sekali dah nak sembuh. Itu sifat manusia. Hari yang kedua dia datang, ya Rasulullah, belum sembuh. Rasulullah kata, minum madu. Hari yang ketiga datang lagi, ya Rasulullah, belum sembuh. Sehingga pada hari yang keempat dia datang, belum sembuh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, sebenarnya perut abangmu itu sedang berdusta. Perut abang itu sedang berbohong.
Dia terkejut, macam mana boleh berbohong perut ni? Perut berbohong. Rupa-rupanya sesungguhnya kita perlu fikirkan. Rupa-rupanya perut kita tu sepatutnya dapat 2,5 kilo aja, tapi abangnya makan 4,5 kilo. Maka melebihi daripada had makanan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis itu menceritakan bahawa dia terpaksa minum madu sampai hari ke-7, maka sembuh penyakit sakit perut dia itu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW suruh kita cari obat. Jadi memandangkan kepada pengalaman saya lah, saya cerita dari sudut pengalaman apa yang saya lalui. Saya diserang critical heart attack pada 30 hari bulan April tahun 2012. Tiba-tiba saja saya berpeluh dan sakit dada yang amat sangat. Saya dimasukkan ke hospital dan alhamdulillah dengan izin Allah saya panjang umur Allah bagi, dan saya pergi ke IJN untuk buat angiogram. Didapati bahawa saluran jantung saya ni ada 2 tersumbat, satu tersumbat 98%, satu tersumbat 40%. Kedua-duanya dimasukkan kita panggil stent, ada 2 stent kat dalam sana. Dan selepas pembedahan, selepas angiogram itu, saya balik di rumah dan saya masih merasai keadaan yang agak belum tenteram. Jantung saya masih berdebar-debar, nadi saya masih meningkat tinggi sangat sampai 100 lebih dan sebagainya. Dan tiba-tiba saya diperkenalkan oleh sahabat saya dan anak murid saya di Seksyen 8 Shah Alam. Mereka perkenalkan, "Ustaz, cobalah minyak zaitun." Pada permulaannya sebab saya dah terlalu banyak makan ubat, jadi tak berani dah nak makan banyak sebenarnya. Tetapi memandangkan kepada apabila kita kembali belajar agama, kita lihat di dalam hadis Nabi kata dalam hadis itu bahawa sesungguhnya riwayat Imam Tirmizi yang sahih, Rasulullah SAW kata sesungguhnya minyak zaitun itu maka minumlah padanya. Itu satu. Kemudian gunakanlah untuk buat minyak rambut. 2. Kemudian ada lagi dia kata buatlah minyak zaitun tu sebagai lauk dalam makanan. Riwayat-riwayat yang sahih daripada Imam Baihaqi dan sebagainya. Kerana pohon ini adalah pohon yang barakah, penuh keberkatan, daripada hadis yang sahih. Lantas saya cuba makan dalam tempoh lebih kurang bulan 7 hingga bulan 8. Tak sampai bulan 8, jadual saya ni sangat padat. Ceramah di sana sini dan rushing driving sendiri. Jadi kepenatan tu sangat kuat. Tetapi setelah 3 minggu atau lebih kurang 4 minggu saya amalkan minyak zaitun. Minyak zaitun yang Min Syam keluarkan ni. Tiba-tiba nadi saya yang tinggi itu dia turun, rhythm dan beatnya macam biasa balik. Walaupun dalam keadaan yang saya sangat letih. Daripada Bukit Beruntung, saya duduk di Bukit Beruntung. Daripada Bukit Beruntung, saya bawa kereta sampai ke Putrajaya. Daripada Putrajaya, saya balik ke Kota Damansara. Daripada Kota Damansara, saya akan kena pergi KL dan sebagainya. Ada kelas. Dan beat saya masih di antara 75-78. Dan saya amat terkejut lah. Amat terkejut. Dan bila kita pergi buat medical check up dengan di IJN, dan IJN kata, Alhamdulillah, satu perkembangan yang sangat baik. Sebab itu saya katakan bahawa kita nak pentingkan bukan sekadar kita kata minyak zaitun tu, kita nak pentingkan bagaimana kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Orang Nabi dah kata dah dalam hadis, barang siapa yang beramal dengan sunnahnya, bagi mereka adalah syafaat. Syafaat ni ada apa? Kebaikan, barakah dan rahmat, sama ada di dunia maupun di akhirat. Macam Cik Malik kata tadi, Ustaz dah rasa, saya dah rasa nikmat di dunia yang Allah bagi dengan amalan sunnah Nabi SAW. Sayang kalau kita tidak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Sangat-sangat sayang. Sebab kita baca ayat tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi dia bukan, bila dia ambil tu, bila dia buat, dia bukan ikut hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sebut juga tentang bagaimana manusia ini perlu faham. Kadang-kadang macam kita bicara tadi bahawa ada di antara kita mengatakan bahawa rawatan sunnah atau pemakanan sunnah ini adalah alternatif dan bukan berada di tahap yang pertama. Sepatutnya kita menganggap bahawa ia berada di tahap pertama dan yang lain itu alternatif. Tapi apabila kita salah faham tentang agama, maka kita akan mengatakan dia sebagai pilihan yang terakhir. Dah tak baik, dah belum sembuh, baru cari yang itu. Kan ya? Maka itu tak boleh.
Kenapa? Sebab saya katakan bahawa kita tidak faham. Contoh minta izin. Contoh orang Melayu dengar lagu Hindustan, meleleh air mata. Faham tak faham? Kan ni, faham tak faham. Saya selalu sebut dalam ceramah saya. Contohnya lah, tahun 1973 dalam filem Bobby. Dalam filem Bobby, tajuknya Ek Ke Kamre Mein Band Ho. Tu kan, supaya kita dapat tahu bahawa semua orang suka, tapi dia sebenarnya mesej tak ada pun. Dia kata apa dalam lagu tu? Boleh ke? Saya izin, minta izin ya. Supaya semua kita tahu bahawa dalam lagu yang disebut dalam filem tu, dia kata apa ya? Bahar se koi andar na asake dalam lagu tu. Andar se koi bahar na ja sake socho kabhi aisa ho to kya ho, socho kabhi aisa ho to kya ho, hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko ja. Saya lahir tahun 1970. Tahun 1973 baru umur 3 tahun. Sampai sekarang hafal lagi. Bayangkan. Bayangkan. Cuba kita lihat apa maksudnya. Maksudnya tak bagi mesej. Tak bagi mesej apa pun. Dia kata, bahar se koi andar na asake. Orang luar tak boleh nak masuk. Mesej apa tu ya? Andar se koi bahar na ja sake. Orang dalam pun tak boleh keluar. Socho kabhi aisa ho to kya ho. Tolonglah fikir macam mana ni. Dia ulang 2 kali. Tolonglah fikir macam mana ni. Hum tum, aku dengarmu. Orang Kelantan kata. Ya. Ek kamre mein band ho. Terkurung dalam kamar. Or cabi koja, kunci pula hilang. Itu je dia nak bagi tahu kita. Akibat orang Melayu tak faham, maka mereka ini sangat suka, tapi cerita dia terkurung dalam bilik, kunci dah hilang. Nak keluar tak boleh, nak masuk pun tak boleh. Itu. Jadi sifat kita di dalam paling penting. Sebab itu ulama kata dasar bagi kita dalam Islam ni, semua orang yang mukallaf, orang Islam yang cukup umur, yang waras fikirannya, dia perlu ada 4 sifat. Sifat pertama, dia perlu kenal Allah, kenal Rasul dan kenal Islam. Ini sifat pertama. Yang kedua, dia kena amal apa yang dia kenal. Yang ketiga, dia kena sampaikan apa yang dia kenal. Dan yang keempat, dia kena sabar apa yang dia lakukan melalui kenalnya dia dengan Allah, Rasul dan Islam itu. Jadi bila kita kenal Allah, Allah kata sesungguhnya dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Sesungguhnya siapa-siapa yang nakkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa-siapa yang nakkan kasih sayang Allah, ikut Nabi SAW. Tapi sayang, ayat tu orang Melayu buat ayat pengasih. Fattabi'uni. Ikutlah daku. Itu sebenarnya ayat tu menyuruh kita ikut baginda Nabi SAW. Sebab itu pentingnya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Bila kita lihat kehidupan baginda Rasul SAW, kita akan dapati bahawa kita mampu ikut kalau kita nak. Tetapi kalau kita biarkan, maka kita takuti ada 2 keadaan. Yang pertama, orang yang amal sunnah dapat rahmat. Orang yang tinggal sunnah mungkin kena laknat. 2 keadaan yang perlu kita faham dalam hidup kita. Orang yang ada rahmat, dia teringin nak buat kebaikan, dia teringin sampai waktu solat dia segera solat, dia cuba buat kebaikan. Tapi orang yang sudah kena laknat, dia tak ada jiwa untuk melakukan kebaikan. Malahan apabila dia melihat orang lain buat baik, dia masih lagi memikirkan bahawa orang itu saja-saja nak tunjuk benda-benda yang tidak baik. Maka sebab itu kita di penghujungnya saya katakan bahawa kembalilah kepada hadis Nabi SAW. Jangan sekadar dengar lagu Hindustan, tetapi kita nak faham isi kandungan itu, dan moga-moga kita jadi termasuk dalam orang yang kasih dan cinta pada Nabi SAW. Allahu a'lam. Itu dia antara perkongsian pada petang ini. Pada anda jangan tukar channel. Masih lagi di IKIM FM waktu ini bersama Ini dengan baru pembukaan. Baru pembukaan ya. Tuan-tuan dan adik. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan semarak cinta Rasulullah SAW bersama dengan IKIM FM, bersama dengan Min Syam waktu ini temankan anda. InsyaAllah.
Minsham Syarikat Medikan Kan Muslim tengok semua nak start 100% aku tak cakap apa lagi dah. Agak dah tinggal. Sama saya nak mandi ni. Ustaz nak cakap apa lagi? Okey dah, tak apa dah. Boleh cukup kot. Rasa tak ni dengan saya cakap tadi dekat Abdul nak menerapkan rasa tanggungjawab kita melaksanakan mengamal boleh kalau boleh itu sikit. Lepas ni Ustaz baca ya. Minyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perhan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Terus Semarak Cinta Rasul bersama IKIM FM, pilihan utama anda 2.53 minit petang waktu ini bersama dengan program Tajaan. Minsyam temankan kita. Sebentar tadi kita bersama dengan yang bagi Ustaz Amran Yusof. Mungkin Ustaz sebelum kita berhenti rehat tadi rasanya ada lagi banyak lagi sebenarnya nak kita nak kongsikan ya. Mungkin sedikit daripada Ustaz sebelum kita kepada rakan-rakan Minsyam kita. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita sambung sedikit peringatan untuk kita semua. Kita nak melihat kepada kehidupan kita ni bahawa dua tugas penting sumber kehidupan kita. Yang pertama Al-Quranul Karim dan yang kedua sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis, ya, sesungguhnya dia bercerita di hadapan Saidina Ali sendiri, dia kata bahawa sesungguhnya barang siapa yang lebih mencintai bapaknya, maknya, anak-anaknya dan sebagainya lebih daripada mencintaiku, maka tidak sempurna iman mereka. Jadi sebahagian daripada rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beramal dengan sunnah-sunnah, termasuklah dalam hal pemakanan, pemakaian, amal ibadah dan sebagainya, sebab dia adalah petunjuk. Pada awal kita sebut fa in asdaqal hadis kitaballah wa khairun hadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat bahaya, kita takut apabila kita ini termasuk golongan yang risau untuk amal dengan sunnah Nabi. Takut-takut mungkin tidak baik dan sebagainya. Sebab bagi orang yang tidak faham, maka dia akan menganggap bahawa ini adalah hal remeh-temeh. Tetapi orang yang faham tentang agama, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, sudah pasti Allah bagi dia faham pasal agama. Bila dia faham pasal agama, bermaksud Allah sedang mendorongkan dia ke arah faham tentang agama. Orang yang faham akan agama akan jatuh cinta pada Allah, akan jatuh cinta pada Nabi SAW melebihi daripada segala-galanya. Dan saya takut kenapa apabila kita tidak suka kepada hadis Nabi SAW, dan kadang-kadang kita dengar hadis-hadis yang hadis-hadis palsu terutamanya, kita melihat Nabi menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min nar. Siapa-siapa yang tipu ataupun berdusta atas namaku, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Oleh itu, kita untuk jadi manusia yang kembali pada tadi, manusia yang ada rahmat, manusia yang dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah beramallah mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak susah. Amal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak tidur, contoh ya, ketika nak tidur Nabi akan baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian Nabi tiupkan di tapak tangannya, lalu menyapu di muka, di kepala dan di mana-mana yang agak tersampai di bahagian tangan itu. Kemudian Nabi tidur dengan kadang-kadang meletakkan tapak tangannya di bawah pipi kanannya dan mengiring di sebelah kanan. Itu teknik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya tidur dalam keadaan kita berwuduk. Mula tidur je mengiring, lepas tu kita nak buat apa kah, terlentang ke apa tu tak apalah, dah tak sedar. Ya, yang mula nak mula-mula je ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik ketika kita mengiring tu buat apa? Istighfar banyak, zikir banyak, insya-Allah. Maklumlah kita kalau zikir ni dia cepat sikit, ubat mengantuk tu. Biasa dia, kalau benda lain dia lambat sikit. Bila kita mengiring sebut subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah, sekejap dia menguap lah. Itu manusia memang begitu. Jadi tidurlah gaya baginda Nabi SAW. Dan ketika bangun tidur tu, Nabi SAW suruh buat apa? Paling pertama sekali sebut nama Allah, alhamdulillah, panjang umur. Sebab kita tu waktu tidur kita dimatikan, kemudian bangun, maka kita hidup di atas muka bumi Allah dengan izin Allah. Kemudian sebab itu kalau kita merujuk kepada hadis yang sahih,
baginda Nabi SAW cerita bahawa ketika kita tidur itu kita diikat dengan 3 ikatan. Kita dilagukan oleh syaitan ni. Memang syaitan ni dia tidurkan kita tu. Dia tidurkan kita, dia lelapkan kita, dan akhirnya sedapnya kita tidur, orang tahajud kita terkejut. Tu kan, orang tahajud kita terkejut. Yang kita asyik terkejut aja. Kenapa? Sebab nikmat kita banyak. Kita lupa. Kita sangat-sangat lupa dengan nikmat yang sangat banyak tu, dan sebab itu kita perlu tidur dengan gaya baginda Nabi SAW. Paling tidak, apa yang paling penting dalam hidup kita kena ingat. Nabi kata untuk membebaskan 3 ikatan tadi dengan apa? Yang pertama, sebut nama Allah. Yang kedua, berwuduk. Dan yang ketiga, putus ikatan yang ketiga bila kita solat subuh. Dalam kaedah itu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami lihat Tuan ketika bermukim maupun bermaustatin di tempat ini, Tuan masih tidak pernah meninggalkan solat qabliyah subuh. Apa kelebihannya? Solat qabliyah lain, ba'diyah yang lain dia tinggal. Ketika musafir, solat jamak qasar dia tinggal yang sunat. Tetapi subuh dia tak tinggal. Kenapa? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, dia kata apa? Raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuba bayangkan, kita sudah dapat rahmat Allah di awal pagi. Sudah dapat rahmat Allah. Jadi kehidupan kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sangat mudah untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dia tak perlu banyak-banyak benda sangat. Kita tak perlu pergi pasar borong nak beli RM30, RM40 sunnah Nabi. Kita diberi ruang sangat mudah untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi didik kita bila nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyil Azim. Jadi bila luaran kita amal elok, kita bentuk pula pemakanan daripada sunnah. Habatus sauda, minyak zaitun yang disebut tadi, macam-macam lah sunnah-sunnah Rasul SAW. Maka kita menggabungkan antara 2 kekuatan, dalaman dan luaran. Jadi kita akan jadi lebih sihat. Sihat dari sudut apa? 2 kesihatan, sihat daripada zahir dan sihat daripada batin. Sebab kalau kita melihat dalam kehidupan kita, saya nak cerita satu kisah benar. Kesihatan dalaman dia menjadikan kesihatan luar itu cemerlang. Bagaimana Okey, kita contoh pengalaman saya di Shah Alam sendiri. Ada sebuah surau buat solat malam, qiyamul lail, dan jemput saya sebagai pemimpin pada malam tersebut. Jadi saya pergi dan saya lihat ada sepasang merpati sejoli sedang berjalan masuk ke surau. Surau tu dia ada berbukit sikit. Suami je cuba menolak bahagian belakang isterinya naik ke bukit tu. Isterinya sedang pakai tongkat yang bulat tu. Rupa-rupanya isterinya sudah 3 kali kena stroke, tapi masih mampu berjalan kaki pergi ke rumah Allah untuk melakukan solat malam. Kita lihat isterinya punya kesakitan luaran tapi punya kesihatan dalaman yang sangat tinggi. Kita yang sihat kadang-kadang solat tahajud 2 rakaat, itu pun 10 minit sebelum subuh je. Tapi dia pukul 4 pagi. Allahu Akbar. Malam itu kita buat lebih kurang 13 rakaat solat malam, dan dia boleh buat 13 rakaat ikut. Kemudian lepas kuliah subuh saya pergi berbual, minta izin dengan suami dia, duduk sekali dan berbincang-bincang. Rupa-rupanya isteri dia minta dengan suami dia, "Saya nak datang juga bang, saya nak datang. Selagi saya hidup saya nak beramal. Saya takut besoknya saya mati. Saya takut itu. Biarlah saya sakit." Rupa-rupanya kita lihat dari sudut dalamannya, dia sebenarnya sihat hati. Orang yang sihat hati, insya-Allah dia akan terbuka untuk menyayangi sunnah. Jadi untuk melahirkan rasa cinta pada Allah dan Nabi, rasa cinta kepada sunnah baginda Nabi SAW adalah dengan kita bersihkan hati. Banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ghafurur rahim, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi insya-Allah itu sedikit ni apa yang kita perlu tahu, bahawa kesimpulan pada penghujungnya adalah cinta Allah dan cinta Rasul perkara asas. Bersihkan hati, insya-Allah Allah akan dorong kita seperti mana Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri laluan mudah padanya dan didatangi rezeki daripada mana-mana bahagian yang kadang-kadang dia tak sangka. Rezeki apa? Bukan harta dan wang ringgit sahaja, kesihatan tubuh badan dan menjadi kita insan yang taat pada Allah dan taat kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Kata orang hati yang bersih itu pun kurniaan daripada Allah, rezeki daripada Allah, Ustaz. Betul, alhamdulillah. Dan mungkin sebagai terakhir ya pertemuan kita hari ini, Cik Iqbal dan juga Cik Malik, kalau Tuan Haji Malik kalau ada perkongsian daripada Min Syam sendiri, nombor-nombor talian yang boleh dihubungi, silakan. Saya nak mengambil peluang ni pertamanya untuk mohon maaf kepada pengguna-pengguna Min Syam yang masih menunggu atau masih belum dapat lagi produk-produk Min Syam di kawasan setempatnya. Begitu juga mohon maaf kepada DJ kita Puan Yati kan, sekadar untuk beritahu peningkatan yang kami terima mungkin bukan atas usaha kami lah, doa siapa berdoa mak saya ataupun kerana cuy kita untuk mempromosikan sunnah ni, penerimaan produk Min Syam ni agak baik sekali. Kalau dibandingkan ketika saya balik pada bulan Mac 2011 sehingga sekarang ni, kami telah mencatatkan peningkatan bukan 10%, 20%, tapi 145%. Kan, satu peningkatan yang setiap bulan kami keluarkan, katalah permintaan 20, kami akan keluar 25, tapi penjualan akan berlaku 40. Begitu juga dengan berikutnya, kami buat 50, kan, tapi permintaannya sampai 60. Kan, terima kasih kerana terus menggunakan barang Min Syam. Setakat ini kami masih dapat memenuhi permintaan, cuma agak lewat. Kami mohon maaf kan, kerana sahabat saya sekarang ni pun berada di Kedah, cuba berunding untuk membuat satu production yang lebih baik, insya-Allah. Dan sekiranya siapa yang masih belum dapat barangan-barangan Min Syam, boleh hubungi Iqbal. Nombor taliannya Cik Iqbal. Last kali bawa kita nombor talian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nombor talian saya 0196823040 dan satu lagi 0192113040. 0192113040. Nombor 2 je nombor talian. 2 je nombor talian. Dan kami akan redirect untuk dapatkan di mana, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu pada petang ini, Ustaz sekali dan Tuan Haji Malik dan juga Encik Iqbal atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat lagi menyemarakkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkongsian bersama dengan Min Syam. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat maju jaya untuk Min Syam dan seluruh warganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.